Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua pelajar. Okay, apa khabar semua sekali? Sihat? Jadi pada hari ini saya akan teruskan pembelajaran kita yang seterusnya. Tapi sebelum saya teruskan, saya minta semua pelajar buka buku teks, buka muka surat 11. Okey. Buka muka surat 11. Saya pasti semua pelajar dah dapat buku teks. Okey. Jadi sebelum saya masuk tajuk pada hari ini, kita imbas balik apa yang telah kita pelajari 2 minggu lepas. Di mana yang lepas kita telah belajar, yang pertama ialah maksud mekatronik. Apa dia maksud mekatronik? Gabungan produk yang menggabungkan ilmu mechanical, elektrik, elektronik dan kawalan dan pengetusyaraan. Iaitu 4 elemen tu digabungkan untuk mencapai tujuan sesuatu produk. Itu yang dimasukkan dengan reka bentuk mekatronik. Okey. Jadi elemen pun kita dah belajar yang lepas, ada 4 yang macam saya sebutkan tadi. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita. Okey. Iaitu menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey. Di mana dalam gambar ini saya berikan contoh satu kereta kawalan jauh. Remote control car. Di mana kereta kawalan jauh ini ia adalah satu contoh produk mekatronik. Yang pertama sekali, dia mempunyai sistem mechanical. Sistem mechanical merujuk kepada pergerakan produk. Jadi contohnya macam gear lah. Jadi bila kita tekan control tu, gear tu bergerak. Kereta tu boleh bergerak. Itu ialah sistem mechanical. Okey. Yang kedua ialah sistem elektronik. Dalam kereta kontrol ni ada pemacu motor dan juga modul geganti. Sistem elektronik. Dan juga dia ada sistem elektrik yang terdiri daripada motor AC, bateri ataupun bateri kadmium nikel yang boleh dicas. Dan dia ada sistem kawalan dan pengetucaraan iaitu papan litar mikro pengawal. Kita lihat di sini. Okey, ini ialah contoh jadual. Jadual bagi menerangkan fungsi setiap elemen. Okay, yang pertama, bagi komponen gear mechanical. Dia berfungsi untuk mengurangkan ataupun meningkatkan hala tuju dan menambah daya kilas motor. Itu fungsi gear mechanical. Manakala tadi fungsi sistem elektrik yang melibatkan motor AC, bateri, di mana dia berfungsi sebagai sumber bekalan elektrik. Maksudnya kalau elektrik tak ada, kereta tu tak bergerak. Okey. Kemudian motor AC memusingkan gear serta menggerakkan roda. Disebabkan oleh sistem elektrik. Okay, seterusnya ialah pemacu motor, sistem elektronik. Fungsi pemacu motor ialah komponen elektronik disatukan dalam litar pemacu motor dan menerima voltan kecil dan menukarkan kepada voltan besar untuk menggerakkan motor AC. Okay, maksudnya voltan yang diterima daripada bateri tu, itu ialah voltan kecil ditukarkan ke dalam voltan yang besar untuk menggerakkan motor. Itu ialah fungsi pemacu motor. Okey. Kemudian dia menerima dan juga menukarkan isyarat input dari papan mikro pengawal kepada isyarat elektrik bagi pemacu motor. Maksudnya, okey, kawalan dan pengetucaraan dia menukarkan isyarat. Isyarat tu diberi kepada pemacu motor lah untuk menggerakkan motor AC. Okay, seterusnya ialah sistem kawalan dan juga sistem pengetucaraan yang terdiri daripada papan litar mikro pengawal. Dia berfungsi untuk menerima isyarat input dari alat kawalan jauh dan menghantar kepada pemacu motor. Maksudnya bila kamu ambil remote control, kamu tolak remote control ke depan, maka remote control tu akan hantar isyarat kepada papan litar mikro pengawal. Jadi papan litar mikro pengawal dia terima, jadi kereta tu pun bergerak ke depan. Dan juga dia berfungsi untuk mengawal hala tuju dan juga arah putaran motor AC. Jadi ini adalah contoh jadual penerangan fungsi bagi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okay, kita tengok produk yang kedua. Pagar automatik. Ini dia. Di mana pagar automatik ni, kita lihat dia merupakan salah satu daripada produk mekatronik. Dia ada sistem elektrik iaitu melibatkan motor AC, pengubah dan juga bateri. Dia ada sistem elektronik iaitu pemacu motor.
Ingat kelas sistem elektronik tu dia merujuk kepada komponen elektronik. Perintang ke, LED ke, itu contoh. Penderia, itu ialah sistem elektronik. Okey. Kemudian sistem mekanikal ialah ini dia ada gear, rak dan pinan. Dekat bahagian motor dia ni ada gear. Ni ialah sistem mekanikal dia, gear. Motor ialah elektrik, gear dia ialah mekanikal. Manakala sistem kawalan dan juga pengaturcaraan, dia ada papan litar mikropengawal lah. Itu dia. Jadi kita lihat macam mana pagar automatik tu berfungsi. Ini jadual fungsi bagi produk tersebut. Di mana sistem mekanikal iaitu komponen rak, gear, rak dan pinan. Dia berfungsi untuk menghantar kuasa pada bahagian penjuru untuk menggerakkan pintu pagar. Maksudnya rak dan pinan tu dia menghantar kuasa lah untuk gerakkan pagar. Itu dia. Bagi sistem elektrik melibatkan motor AC, bateri dan juga pengubah. Di mana bateri sebagai sumber elektrik, motor untuk pusingkan gear, manakala pengubah untuk tinggikan voltan. Itu sistem elektrik. Bagi sistem elektronik pemacu motor, ialah komponen elektronik yang disatukan dalam litar pemacu motor untuk menerima voltan kecil dan ditukarkan kepada voltan yang besar bagi menggerakkan motor AT. Okey. Bagi papan litar mikropengawal, dia berfungsi untuk mengawal had laju dan juga arah putaran motor. Maksudnya kalau kamu kamu nak buka pagar, kamu tekan, maka mikropengawal dia terima isyarat daripada remote tu. Okey, kemudian dia terjemahkan. Dia hantar isyarat kepada motor dan juga gear. Okay, jadi motor dia terima gear dan pagar tu pun terbuka. Itu contoh. Okey. Baiklah. Seterusnya produk yang ketiga, contoh. Okey, ni kipas. Kipas dengan menggunakan remote kawalan jauh Jadi kat sini kita kena lihat kelas. Kalau kipas biasa kan, kipas biasa macam kat bengkel kan, kamu rasa adakah itu produk mekatronik? Tak kipas biasa itu ialah produk elektrik kerana dia tak ada sistem kawalan dan pengaturcaraan. Kalau kipas biasa macam kat bengkel tu. Tetapi ini berbeza di mana dia ada alat kawalan jauh. Jadi memang confirm itu ialah produk mekatronik. Okey. Jadi kita lihat sistem kawalan dan pengaturcaraan, dia ada papan litar mikropengawal. Bagi sistem elektrik, dia ada motor AT. Dia ada pengubah. Bagi sistem mekanikal, dia ada galas berbola. Galas berbola untuk menggerakkan kipas. Okey, dan juga gear lah sebenarnya. Dan juga sistem elektronik, dia ada penderia suhu. Ini ialah sensor lah. Okey. Maksudnya semua jenis penderia. Semua jenis penderia ialah sistem elektronik. Sama ada penderia pergerakan ke, penderia suhu ke, semua masuk dalam sistem elektronik. Okey. Jadual. Sistem mekanikal iaitu gear, rak dan pinan. Macam tadi dia kata, kalau berbola kan. Benda yang sama. Di mana gear menghantar kuasa. Okey, ini ada pembetulan sikit silap saya ni. Tak apa, saya terangkan. Okay, di mana kita lihat kat sini dari sistem elektronik. Okey, fungsi dia penderia suhu. Jadi fungsi apa fungsi penderia suhu? Penderia suhu tu dia untuk dia mengesan suhu bilik tersebut. Okey, dia mengesan suhu bilik tersebut. Okey, kemudian dihantar kepada papan mikropengawal. Jadi sistem kawalan dan pengaturcaraan ni pula, iaitu papan mikropengawal tu, dia terima isyarat daripada penderia suhu. Okey. Jadi dia proses contohnya macam bilik tu panas. Bilik ni panas. Kemudian bila bilik ni panas, dia akan hantar isyarat kepada motor untuk menggerakkan kipas. Bagi sistem elektrik iaitu motor, dia menerima isyarat daripada papan litar mikropengawal dan motor dia akan berpusing menggerakkan gear sebenarnya kat sini. Okey. Bagi sistem mekanikal, gear menerima isyarat daripada motor dan gear bergerak bagi memusingkan kipas. Okey kelas? Itu ialah contoh penerangan fungsi bagi setiap elemen pada produk mekatronik sedia ada. Okey?
Baiklah. Sekarang tugasan. Yang pertama, lepas ni saya nak kamu ambil buku. Kamu tuliskan tajuk, tajuk dia. Kemudian kamu kenal pasti 4 elemen megatronik yang ada pada produk ini. Okey, ini saya pasti kamu pernah jumpa ni. Kalau kamu pergi BP Mall sebelum ni, kan pergi shopping complex, memang ada benda ni. Dan saya rasa kamu mesti pernah tengok. Okey, kamu kenal pasti 4 elemen megatronik. Kemudian terangkan setiap elemen dan fungsi. Okey, dalam bentuk jadual, tulis kat dalam buku. Dalam bentuk jadual yang macam mana? Dalam bentuk jadual yang macam ni lah. Kamu buatkan jadual, kamu nyatakan apa komponen dia dan kamu terangkan fungsinya apa bagi produk ini. Okey? Okey, baiklah pelajar, boleh faham Okay, so itu saja untuk tajuk kali ini. Sekiranya ada soalan, boleh tanya saya, boleh WhatsApp saya. Saya akan, insya-Allah saya akan balas. Okey pelajar, kita jumpa lagi. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye.